Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So kembali lagi dalam segmen Gadget Menarik RM80 episod yang ke-14. Dan aku jamin semua barang untuk kali ni memang sangat-sangat menarik, berpatutan juga sangat berguna untuk korang dapatkan secara online. So, barang gadget pertama sekali adalah self-steering mug. Apa yang menarik dengan self-steering mug ni adalah korang tak perlu gunakan sudu untuk nak kacau air yang korang nak minum. Contoh macam air coklat panas ke, kopi O ke ataupun teh. Korang just gunakan fungsi yang ada pada mug ni sendiri, which is pada bahagian bawah ni dia ada dua bateri AAA korang boleh letakkan untuk nak turn on fungsi dia, dan pada bahagian atas ni ada penutup. Ada dua pilihan untuk nak minum melalui self-steering mug, sama ada menggunakan penutup dia supaya kita keep dia punya kepanasan haba tu, ataupun just buka terus boleh minum macam tu je. Fungsi dia memang sangat-sangat simple dan juga straightforward. Korang just masukkan kopi coklat apa yang 3 in 1 ataupun yang bukan 3 in 1, just masukkan air panas ataupun air biasa pun boleh sebenarnya. Itu depends pada jenis air macam ni korang nak minum. And then ada satu button dekat bahagian pemegang ni, just tekan je. Nampak? Dia akan automatic kacau sendiri. Tapi kena sentiasa hold lah dia punya button. Nampak tu? So tak perlu nak gunakan sudu tu kita nak kacau. Just gunakan button ni je. So memang very easy. And then size dia pun bagi aku agak besar untuk kita nak minum dalam jangka masa yang lama sikit, supaya masa tengah buat kerja tu sambil-sambil minum kopi ataupun coklat panas, memang best gila kot gunakan self-steering mug. Cuma satu benda yang aku tak suka sangat dengan self-steering mug ni adalah aku rasa tak perlu kot dia tulis self-steering mug besar kat sini. So kalau dia make it simple, make it minimal, maybe better lah dia punya design. Tapi untuk rekaan dia bagi aku memang okey lah untuk taste aku kan. Tapi tulisan tu je kacau sikit. Function dia of course memang best gila kot. Dia ada satu macam kipas tau dekat bahagian dalam ni. So benda ni lah akan berpusing, dan benda tu lah yang akan mengacau air tu. Ada bunyi sikit, dengar tak? So itulah self-steering mug. Harga dia hanyalah RM7 saja guys. RM7 saja. So tak silap aku dia ada pelbagai pilihan warna, dan aku beli yang warna hitam macam ni supaya nampak very simple, dan juga kalau boleh hilang punya tulisan ni lagi bagus lah. Barang gadget kedua aku ada gel dust cleaner. Aku beli terus 4 pieces supaya senang untuk aku nak bersihkan bahagian-bahagian yang susah untuk vacuum nak masuk. Sebagai contoh macam dekat bahagian gear, button-button dekat bahagian kereta tu, ataupun dekat bahagian aircon kereta tu, ataupun maybe dekat bahagian keyboard untuk aku punya komputer kan. So ini adalah keyboard yang aku pakai biasanya untuk buat kerja, dan untuk aku nak bersihkan celah-celah ni memang susah lah nak masuk vacuum tu kan. So benda ni akan membantu untuk aku mencuci bahagian-bahagian yang susah nak masuk tu. So aku first time tau nak guna benda ni. So actually ini adalah unboxing kali pertama untuk gel dust cleaner ni. Sejuk babe. Sejuk. Ada bau tak? Bau dia sedap. Dan dia macam ada air-air sikit lah. Macam dia tak melekit sangat, tapi dia macam ada air-air sikit. Tapi kat tangan tak nampak tau. Macam ni dia punya rupa dia, dan dia boleh di-extract macam ni, boleh dipisahkan. Alright, kita try untuk bersihkan keyboard yang dah lama aku tak bersihkan ni. Aku rasa sepanjang aku beli, ini first time aku nak bersihkan keyboard ni. Okay, tengok dapat tak kuman-kuman dust kecil-kecil dalam ni. Oh, nice. Sekejap, aku rasa aku nak cuba pula dekat aku punya phone. Tengok macam ni. Sebab phone aku ni pun dah lama macam tak basuh kan. Dah lama tak clean. So tengok dekat tepi-tepi ni macam ada kotor-kotor, habuk-habuk sikit. And aku akan lap menggunakan gel dust cleaner ni. Wow, berkilat babe. Okay, ini bahagian pot. Bahagian pot ni memang sangat-sangat kotor tau sekarang. Memang banyak gila habuk. Aku akan cuba gunakan gel dust cleaner untuk bersihkan. Okay. Walaupun dia tak cuci 100%, tapi at least lah, at least habuk tu hilang lah. At least habuk tu hilang. Sebab dia punya sifat tu, dia bukannya keras macam kain tau. Dia memang macam gel, betul gel. So kalau nak tangkap habuk tu okey. Cuma kalau nak bersihkan 100% tu, dia punya kesan-kesan kotor tu memang tak boleh lah kan. Tapi confirm habuk akan melekat perangkat dalam ni. Nice. Memang habis habuk dekat punya phone ni. So memang function gila babe benda ni. Memang function gila. Kalau korang nak bersihkan kosa-kosa macam keyboard ni,
dekat bahagian gear kereta korang, kat ekor-ekor kereta tu kan, memang boleh beli benda ni. Harga untuk gel dust cleaner ni hanyalah RM4.80 saja satu pieces, tapi kalau 4 pieces macam aku beli ni adalah RM14 saja. So kebolehan dia boleh tahan jugalah untuk aku nak bersihkan habuk-habuk dekat bahagian-bahagian yang susah untuk kita nak capai. Of course, gel dust cleaner ni bantu. Bau dia pun agak wangi, tak terlalu bau pelik sangat. Okey lah, dan tangan kita pun tak melekit tau. Tak ada rasa macam pelik. Tak perlu basuh pun aku rasa. Memang gel dust cleaner ni berfungsi untuk bersihkan habuk dekat keyboard aku ataupun dekat bahagian kereta aku. Nice gila kot. Barang gadget yang ketiga, aku ada smart plug with USB-A. Sebelum ni mungkin korang pernah nampak yang aku ada kongsikan juga smart plug, tapi dia hanya plug saja, bukannya ada USB-A ni. So yang ni ada 2 port USB-A dan memang sangat-sangat menarik untuk korang nak gunakan sebagai smart plug kat rumah korang. Just control menggunakan smartphone saja. Aku akan gunakan extension yang biasa ni untuk aktifkan smart plug ni. Just masukkan saja dan korang just boleh turn on kat sini. Untuk nak connect dengan smartphone, korang just download je aplikasi Smart Life. Kat sini korang boleh connect dengan pelbagai smart devices, dan ini adalah salah satunya. Just hold lama dan korang just tambah je device kat situ. So kat sini aku dah ada dah smart plug dekat sini. So ada 3 bahagian, iaitu bahagian soket utama dia smart plug, and then ada USB-A 2 bahagian ni lah. So aku just boleh turn on, turn off menggunakan smartphone saja. So ini adalah salah satu perkara yang memang aku suka gila untuk menjadikan rumah kita sebagai smart home. Sebagai contoh, kalau korang nak sambungkan smart plug ni dengan kipas, dengan TV ke, dengan speaker ke, ataupun anything, korang just boleh masukkan saja dekat bahagian punya soket plug ni. Dan kalau korang nak turn on, turn off dia, just gunakan smartphone saja. Ataupun maybe kalau korang nak connect dia dengan lampu dekat bilik korang, dekat ruang tamu ke apa semua, just masukkan saja dan boleh set timer kat sini. Berapa lama korang nak dia turn on, bila je korang nak dia turn on dan juga turn off. Sebagai contoh, macam kalau korang nak schedule dia punya on tu pukul 3 petang, korang boleh buat kat sini. Dan kalau korang nak dia turn off pukul 8 malam, korang juga boleh set dekat sini. So dia akan automatically ikut jadual yang korang tetapkan dekat dalam aplikasi Smart Life ni. So memang sangat-sangat menarik. Even korang boleh set berapa lama je dia boleh turn on. Macam korang boleh set dia 2 jam ke 3 jam je, ataupun maybe berapa jam yang korang nak, just boleh set dalam aplikasi Smart Life ni. Dan juga yang paling penting sekali, kita boleh kawal everything menggunakan smartphone saja dekat smart plug ni. Sebagai contoh, aku tunjuk kat korang macam mana aku turn on lampu Xiaomi Smart Desk Lamp ni. Sekarang ni korang boleh nampak yang aku dah sambungkan plug dia dekat smart plug, dan aku akan turn on menggunakan smartphone saja. So tekan button ni untuk on LED lamp ni. Menarik kan? Untuk turn off dia, just tekan dekat smartphone saja. Turn off, turn on. So memang sangat-sangat menarik kot. Aku just boleh control everything menggunakan smartphone saja. Dan smart plug ni memang sangat berpatutan untuk harga dia. Untuk yang ada USB-A ni hanyalah RM42 saja. So USB-A ni pun sama, korang boleh connect dengan any devices dan juga control on off kat sini. Actually Xiaomi Smart LED Desk Lamp ni korang boleh beli dengan harga RM109. Agak mahal sikit, tapi bagi aku berbaloi jugalah untuk fungsi dia dan juga untuk kualiti dia. Macam dia punya solid tu macam mana kan. Fungsi dia korang boleh kawal menggunakan Xiaomi Mi Home punya aplikasi. Kat aplikasi ni kita boleh turn on, turn off dia, dan juga pilih dia punya kecerahan jenis macam mana, warna apa kita nak, warna oranye ke, warna putih ke, mood macam mana korang nak, reading mode, ada PC mode, dan juga favorite ni korang boleh buatlah favorite yang korang nak kan. Aku rasa kalau korang beli Xiaomi Smart LED Desk Lamp ni pun agak berpatutan juga untuk harga dia, cuma dia agak mahal sikit daripada konsep yang aku buat dekat dalam video ni, bawah RM50 kan. Tapi kalau korang nak smart extension pun, aku ada satu smart extension yang aku boleh recommend kat korang. Harga dia lebih sikit daripada RM50. Untuk smart extension ni harga dia sekitar RM89 saja, tapi fungsi dia lebih kurang je macam smart plug tadi. Cuma dia banyak plug lah, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 USB-A port, 1, 2, 3, 4. Dan macam biasa korang just boleh control menggunakan aplikasi Smart Life juga. Kat sini korang boleh nampak ada Wi-Fi power strip, dan kat sini sama je macam smart plug tadi, cuma harga dia ni lebih mahal sikit, dan juga aku rasa lebih berguna lah kalau nak bandingkan dengan yang smart plug. Cuma bergantung pada keperluan korang. Gadget menarik seterusnya, aku ada Xiaomi Rainbow Battery. So ada 2 jenis, ada yang AAA dan juga ada yang AA. Yang menarik dengan Xiaomi Rainbow Battery ni adalah dia bagi bekas sekali dengan warna bateri dia seakan-akan warna pelangi. So ada warna pink, purple, merah, oranye, kuning, hijau, biru. So yang menarik dengan warna ni adalah
adalah korang boleh jadikan dia sebagai hiasan ataupun letak dekat device yang korang letak lah. Dan bateri ni adalah jenis pakai buang, bukannya bateri yang boleh di-charge semula. So lebih kurang macam bateri IKEA yang dulu kan. So bateri IKEA yang dulu warna kuning tu dah tak jual, tak silap aku sekarang, sebab dah jual bateri yang boleh di-charge semula. So itulah antara kelebihan yang daripada Xiaomi Rainbow bateri ni. Harga dia dalam RM9 saja untuk kedua-dua jenis ni. So ada sekarang ni aku nampak yang RM9 lebih ada, yang RM10 ada, tapi itu based on luck. Tapi aku beli ni harga dia masa tu adalah RM9, tapi sekarang ni aku nampak harga dia dah naik sikit je. Dan dia dapat 10 pieces dan dia jenis alkaline dah. So korang boleh letakkan dekat device dan juga mungkin boleh jadikan sebagai hiasan. Memang cantik gila kot Rainbow battery daripada Xiaomi ni kan. Untuk yang AA dia tulis nombor 5, tapi untuk yang AAA dia tulis nombor 7. So ya, memang menarik untuk korang letak dan juga jadikan sebagai hiasan. Harga dia memang sangat berpatutan bagi aku. Barang gadget terakhir, aku ada kabel USB-C to USB-C daripada McDodo. So McDodo ke McDudu ke, aku tak sure mana satu pronunciation yang betul. Tapi memang aku mencari satu kabel untuk aku cas iPad ataupun untuk MacBook aku. Dan ini adalah salah satu kabel yang bagi aku sangat-sangat menarik tau. Sebab dia punya quality tu, tali dia adalah jenis nylon. Dan dia ada satu display kat sini untuk menunjukkan berapa kuasa watt yang kita cas dekat device kita. Kabel ni memang sangat menarik, dia punya quality pun not bad juga. Ada sekali dengan velcro untuk kita nak gulung kabel ni dengan lebih kemas. Dia bagi sekali dengan velcro ni. Dan juga dia punya panjang adalah 1.2 meter tau. So tak terlalu pendek sangat lah. Bagi aku okey lah, nice lah. So just masukkan saja. Aku gunakan plug MacBook Pro aku. Dan kat sini ada Sony Xperia One. Kalau korang tak tengok lagi review pasal Sony Xperia One ni, korang boleh tonton video aku sebelum ni. Dan watt ini dia takkan kekal kat situ tau. Dia akan makin lama makin naik tau watt dia. Dan kalau aku cas Sony ni, setakat ni aku dapat paling maksimum macam 4. Maybe sebab plug aku tak menyokong protokol pengecasan yang ada pada Sony Xperia One ni. Ok, sekarang ni aku cas dekat iPad aku. Dia ambil masa sikit untuk dia increase dia punya power tu. Tadi aku dapat sampai 40 watt tau. Tapi sekarang ni hanya 11 watt saja. So aku tak sure apa sebenarnya yang berlaku dekat kabel ni. Mungkin disebabkan oleh dia tengah reading ke apa kan. Tapi tadi aku test memang dapat 40 watt. Dekat MacBook aku akan cuba pula berapa watt aku dapat. So dia punya watt tu tak konsisten tau. Aku tak sure disebabkan oleh kabel ni tak support dekat plug tu, ataupun mungkin disebabkan oleh perkara lain. Tapi yang pasti kita boleh monitor berapa wattage masuk melalui kabel ni. Harga kabel untuk USB-C to USB-C daripada McDodo ni asalnya dalam 30 lebih macam tu, tapi aku dapat bawah RM30 saja. Kualiti sama dan juga of course yang original, bukannya yang fake. Dan ya, bagi aku memang sangat berbaloi untuk harga dia sebenarnya. Untuk korang nak gunakan kabel USB-C to USB-C 100 watt daripada McDodo ni, korang nak kena pastikan yang device korang menyokong protokol pengecasan USB PD untuk dia charge dengan voltage yang stabil lah. Macam ni, maybe disebabkan oleh plug tu tak support, aku nak kena guna plug pada McDodo juga yang 100 watt. Aku dah beli dah pun dan aku tunggu sampai untuk aku nak charge aku punya device macam MacBook, iPad, phone Android aku dan sebagainya lah, menggunakan kabel USB-C to USB-C yang menyokong sehingga 100 watt ni. Dan boleh monitor voltage dekat sini. Menarik gila kan? So guys, aku rasa ini saja antara gadget menarik yang aku dapat kongsikan untuk episod yang ke-14. Dan antara kesemua barang ni, mana satu paling menarik sekali ataupun mana satu korang akan beli? Korang boleh kongsikan pendapat korang di komen-komen. Dan macam biasa, semua barang ni link pembelian dia dekat bahagian description untuk korang beli secara online. Dan kalau korang ada suggestion barang lain lagi, korang just boleh komen saja untuk aku buat dalam next episode nanti, okay? Terima kasih guys, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.